Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat tengah hari. Okay, hari ini kita akan belajar topik baru di dalam data structure and analysis algorithm. So topik tersebut adalah berkenaan dengan tree ataupun pepohon. Okay, so ini adalah learning objective yang you all akan capai. Okay, the first one is to describe binary tree and general tree using standard terminology. So you all akan diterangkan berkenaan dengan binary tree dan juga general tree, okay, dan juga terminology, term-term yang digunakan untuk menerangkan binary tree dan juga general tree. Kemudian to differentiate between the concept of binary tree and general tree. So ada perbezaan. So nanti kita akan tahu kemudian. To implement the traversal of tree in three ways. Okay, pre-order, post-order, in-order, and level order. So di sini ada empat kaedah. Okay, 4 jalan. Okay, 4 kaedah. Okay, bagaimana kita nak menjelajah daripada satu node ke node yang lain di dalam tree. Okay, so kemudian tulis the example of binary trees. Kita akan tengok. To implement the concept of expression tree and binary search tree. Okay, sekarang kita masuk kepada konsep pepohon ataupun tree concept. Okay, previous data organizations place data in linear order. In linear order dalam kes ini adalah list, stack, and queue. So bagaimana sebelum ni data disimpan dalam list, stack, queue dengan menggunakan dua kaedah. Pertama dengan menggunakan array, yang kedua menggunakan linked, linked list. Kemudian some data organizations require categorizing data into groups or subgroup. So inilah konsep yang akan digunakan di dalam tree. So di mana data akan disimpan dalam group dan juga subgroups. So scenario ini dikenali sebagai hierarchical classification. Hierarchical classification ataupun pengkelasan berhierarki, iaitu dengan menggunakan non-linear order. So apa maksudnya? Data items maksudnya adalah data items appear at various level within the organization. Bergantung kepada group dan juga subgroup yang merujuk kepada data. Ini adalah contohnya. Apa contohnya di sini? Ini adalah berkaitan dengan contoh computer files organized into folder. So you all boleh tengok dalam, contohnya adalah kita boleh tengok di dalam Windows Explorer. Windows Explorer. So contoh di sini ada satu folder namanya My Stuff. Dan dalam My Stuff, kita ada 3-4 subfolder ataupun kita sebut sebagai subgroups. Nampak? Data disimpan dalam group or subgroup. So maksud di sini data disimpan dalam subfolder ataupun subgroup home, work, play dan juga school. So di dalam folder home, di dalam subfolder home kita ada lagi subfolder. Dan kita ada lagi file. Inilah yang menggunakan konsep hierarchical organization yang kita gunakan pepohon ataupun tree. Di dalam konteks organisasi universiti, ini contoh di universiti yang di luar. Kita ada presiden dan presiden akan dibantu oleh 3 vice president. Kemudian setiap presiden, setiap vice president akan dibantu oleh dekan bagi setiap school ataupun fakulti. Dan setiap dekan akan dibantu oleh pengerusi ataupun chair of computer science and chair of accounting dan sebagainya. Ini contoh penggunaan tree. Kemudian family tree, ini yang paling senang. Di sini apa yang kita tahu adalah Carol. Contoh di sini Carol. Dalam kes ini Carol ada 3 orang anak, iaitu Brad, Jennifer dan juga Brian.
Dan Brad mempunyai seorang anak, Jennifer mempunyai 2 anak, Brian tidak punya anak. So ini konsep family tree. Okay. Carol's children and grandchildren. Okay, so maksud Carol ada 3 anak, Brad, Jennifer, Brian, dan Carol juga ada 3 grandchildren. So iaitu Susan, Jared, and Jamie. Okay, sekarang ni kita pergi pula kepada tree terminology. Okay, so what is tree? A tree, okay, a tree is a set of knots. Knot adalah yang bentuk bulat. Okay, ini contoh kita sebut sebagai knots. Carol, Brad, Jennifer, Brian. Okay, kadang-kadang dia berbentuk bulat ikut keadaan. Okay, a set of knots. Okay, a set of knot and then connected by edges. Apa itu edges? Yang ini edges. Okay, yang ini edges. Carol, Brad, Jennifer adalah knots. Okay, yang Susan, Jared, Jamie juga adalah knot. Ini adalah edges ataupun laluan ataupun sisi. Okay, the edges indicate relationship among knots. Okay, among knots. Contoh sini, Carol mempunyai anak. Edges ni merujuk kepada anak. Carol mempunyai anak Brad. Brad mempunyai anak Susan. So secara automatiknya Susan merupakan grandchildren kepada Carol. Kemudian knots arranged in level by level indicate the knots hierarchy. Indicate the knot hierarchy. Contoh daripada Carol, satu level adalah merujuk kepada anak dan level kedua merujuk kepada cucu bagi Carol dan anak bagi the previous level. Kemudian indicate the knot hierarchy, and then top level is a single knot called root. Called the root ataupun bahasa Melayu kita sebut sebagai akar. A tree is a graph that have term-term yang akan kita gunakan di dalam terminologi. One knot that has no predecessor. Okay, ini kita kenali sebagai roots. Okay, one knot that has no predecessor. Apakah maksud predecessor? Predecessor maksud tiada knot sebelum the current knot. Okay, there's no previous knot. Okay, before current knot. So bermaksud tidak ada knot sebelum current knot. Kita akan tengok itu predecessor. Contoh di sini Carol. Carol ni dia tidak ada predecessor. Okay, Carol ni tidak mempunyai predecessor. So Carol ni adalah roots. Okay, Carol dan roots. Predecessor bagi Brad adalah Carol. Predecessor bagi Susan adalah Brad. Okay, so you all dah belajar predecessor dalam topik graph. Okay, one or more knots that have no successor is called leaf. Okay, one or more knots that has no successor is called leaf. Leaf ni adalah daun. Okay, so maksud ini konsep antara dia menggunakan tree. So tree dia mesti ada akar dan dia ada apa ni kita sebut sebagai daun. Daun ni yang paling last sekali yang tidak ada successors. Apa maksud successor? Dalam kes ni successor adalah Susan sebab Susan tidak ada knot selepasnya. Jared pun adalah leaf. Jamie pun adalah leaf. Okay, so Carol ada successor nama dia Brad, Jennifer dan Brian. Jennifer ada successor namanya Jared dan Jamie. Jennifer ada predecessor namanya Carol. Okay, jadi ini adalah berkenaan dengan predecessor dan juga successor. Okay, so you all kena tahulah. Kalau root tidak ada predecessor. Kalau leaf bermaksud dia tidak ada successor. One or more knots have one successor or multiple successor, but it has just one predecessor. Apa maksudnya? One or more knots have one successor, or multiple
successor, but he has just one predecessor. Apa maksudnya? Okay, not semasa dia boleh mempunyai satu anak ataupun lebih anak. Contoh. Dan tetapi dia hanya mempunyai satu predecessor. Contoh di sini adalah Jennifer. Okay, so Brad dia ada satu successor. Brad dia ada satu successor iaitu Susan. Ataupun dalam konteks ni adalah okay, one or bila kita tengok di sini, one or more nodes have one successor. One successor maksud dalam kes ni adalah Brad mempunyai satu successor, namanya adalah Susan. Okay. Kemudian or multiple successor, maksudnya lebih daripada satu successor. Maksud sini Jennifer dia bukan ada satu successor tapi dia ada dua successor, namanya Jared dan Jamie. So Brad ada satu successor, Jennifer ada dua successor. Okay, but it has just one predecessor. Maksud ni Brad dia ada satu successor dan Jennifer ada dua successor. So walaupun Brad dan Jennifer ada successor, tapi mereka mesti mempunyai satu predecessor. So bermaksud predecessor bagi Brad dan predecessor bagi Jennifer adalah Carol. Okay. Ini contoh. Okay. So kita ada, kalau berdasarkan kepada gambar rajah di sini ataupun diagram di sini, so kita ada 4 level. So ni adalah roots. Root apa maksud roots? Root adalah yang tidak mempunyai predecessor. Okay, roots adalah yang tidak not yang tidak mempunyai predecessor. Kita tengok sini A. A ni adalah roots sebab dia tidak ada predecessor. Bermaksud tidak ada previous level bagi A. Bermaksud tidak ada not sebelum not A. So A adalah roots, iaitu disebabkan ia tidak mempunyai predecessor. Okay. So not roots akan dimulai pada level 1, kemudian level 2, level 3 dan level 4 dan seterusnya. Okay, so A contoh sini sibling children of not A. So bermaksud di sini A akan ada 4 successor. Okay, A ni ada 4 successor, iaitu 4 successor iaitu B, C, D, E. Dan B, C, D, E adalah siblings. Sibling ni adalah adik-beradik. Okay, A, B, C, D, E adalah sibling. Okay, ataupun adik-beradik. Okay. Kemudian, ini konsep anak lah, children. Okay. Kemudian B, dia ada 2 anak, iaitu F dan J. F dan J adalah sibling. Okay, C ada 1 anak iaitu H. D ada 3 anak I, J, K. So they are siblings. Okay, kemudian seterusnya. Okay, ini adalah konsep terminologi. So ini adalah A. A adalah root. A adalah root sebab dia tidak ada predecessor. Kemudian N, O, P dan juga G. N, O, P, G, H, Q, R, S, T, L, M. So mereka ni adalah leaf. Kenapa leaf? Sebab mereka ini tidak mempunyai successor. N tidak ada anak. Okay. O pun tidak ada anak. P tidak ada anak. G tidak ada anak. Mana-mana yang tidak ada, mana-mana nodes yang tidak mempunyai anak, mereka adalah leaf ataupun daun. Okay. Okay. Kemudian, tapi setiap node akan mempunyai satu predecessor. Ingat, setiap node akan mempunyai satu predecessor. Setiap node kecuali roots. Setiap node kecuali roots, setiap node kecuali root akan mempunyai predecessor. O ada satu predecessor, G ada satu predecessor, R ada satu predecessor, T ada satu predecessor, M pun ada satu predecessor yang lain. Itu contoh. Okay. Nodes at a given level. Okay. Nanti kita akan tengok. Nodes at a given level are children of not of previous level.
not at a given level, a children of not of previous level. Contoh, given level adalah katakan B, B, C, D, E. So B, C, D, E ni adalah, boleh tengok sini adalah apa? Adalah children bagi not of previous level. Maksud B, C, D, E previous level adalah A. So maksud B, C, D, E adalah anak kepada A. Dia sama seperti F, G. So sekarang ni katakan contoh not F. Not F previous level adalah not B. So F ni adalah anak kepada B dan B ni adalah parent kepada parent ataupun ibu bapa kepada F. Okay. Not with children is the parent not of those children. Not with children, okay, not with children is parent not of those children. Apa maksudnya? Contoh katakan example B. B ni dia mempunyai successor iaitu F dan G. So B ni adalah parent kepada F dan G. D ni adalah parent kepada I, J dan K. Contoh E adalah parent kepada L dan M. K adalah parent kepada T. Okay, not with same parent as sibling, not with same parent as sibling. Contoh B, C, D, E, dia berada pada level yang sama. So mereka ni adalah mereka akan mempunyai apa? Mereka mempunyai parent yang sama. So dikenali sebagai sibling. Okay, dikenali sebagai sibling. So kita tengok di sini B, C, D, E adalah mempunyai parent yang sama iaitu A. So B, C, D, E adalah sibling. Okay. I, J, K mempunyai parent yang sama iaitu D. So I, J, K adalah sibling ataupun adik beradik. Not with no children is a leaf not. Not with no children is a leaf not. So sekarang kita tengok di sini. N tidak ada anak, O tidak ada anak, P tidak ada anak, G tidak ada anak, H tidak ada anak, Q tidak ada anak, R, S, T, L, M. So mereka ni tidak mempunyai anak. So mereka ni dikenali sebagai leaf ataupun daun. Okay. So the only not with no parent is the root not. The only not with no parent is the root not. So maksud not yang tidak mempunyai predecessor. So dikenali sebagai roots. Okay. So A. Okay. Maksud apa ni? A tidak mempunyai parent. So dikenali sebagai roots. A tidak mempunyai parent. A tidak mempunyai parent ataupun A tidak ada predecessor. So ini dikenali sebagai root. All others have one parent each. All others have one parent each. Semua mempunyai satu parent saja. Okay. Mana-mana pun akan ada satu parent. Okay. Tak kira lah mana, kecuali roots. I ada satu parent namanya D, M ada satu parent namanya E. So dia tidak boleh ada lebih daripada satu parent. Hanya ada satu parent saja bagi setiap not. T ada satu parent namanya adalah K. Okay, empty trees. Apakah empty trees? Okay, some authors specify a general tree must have at least the root not. Apa maksudnya? Ada satu not sahaja di dalam sesuatu tree. This tag will allow all trees to be empty. Okay, so a knot is reached from the root by a path. Okay, a knot is reached from the root by a path. Contohnya ada apa ni? Contoh kalau kita nak access P, so kena access daripada A ke B, B ke F, F ke P. So seperti mana yang kita telah belajar dalam topik graph. Okay. The length of the path is the number of edges that compose it. The length of the path is the number of edges that compose it. Okay, apa maksudnya? The length of path. Contohnya,
apakah length of path ataupun path length bagi Q? Ada berapa edges? Length of path bagi Q. So kita akan kira daripada roots. A ke D 1, D ke I 2, I ke Q adalah 3. So length of path not Q adalah 3. Contoh satu lagi adalah kita nak tahu length of path bagi M. Berapa? So A ke E satu path, E ke M ada satu path. So akan masuk 1 tambah 1 akan menjadi 2 path. Sama juga untuk O. Apakah length of path untuk O? So kita ada A ke B 1, B ke F 1, F ke O 1, 1, 2, 3. So length of path untuk node O adalah 3. Okay. So length akan kira daripada number of edges atau number of path. The height of a tree is the number of levels. Okay, kita tengok. The height of a tree is the number of levels in the tree, or the longest edges of path from a root to a leaf node. Height maksud ketinggian. Okay, ketinggian is the number of level. Dia bergantung kepada level. Okay, level. So bermaksud level pada roots akan bermula dari 1, bukan kosong. Okay, level pada root akan bermula dari 1. Okay, so the subtree of a node is a tree rooted at the child of that node. Subtree, istilah subtree is a tree rooted at a child of that node. Okay, so maksud subtree, apa maksud subtree? So satu node yang mempunyai anak. Itu ini adalah subtree. Ini ada subtrees, ada 3 anak. Ini pun akan jadi subtrees sebab dia ada 2 anak. Ini pun merupakan subtree. Okay. So subtree maksud selepas root nodes. Okay. Contoh sini subtree ni, nodes ni mempunyai 4 anak. 1, 2, 3, 4. Okay, ini pun akan jadi subtree juga. Okay. Subtrees. Okay. Kita berhenti setakat ini dulu. Kita akan sambung lagi 5 second.